Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, hari ni kita nak sambung tajuk pelarasan dalam imbangan duga atau pelarasan dalam penyata keuangan. Minggu sudah, kelas yang lepas kita dah belajar pelarasan yang berkaitan dengan hasil dan belanja. Cikgu harap awak faham dan buat latihan yang cikgu bagi. Cikgu tak akan tunjuk akaun pelarasan tu. Cikgu terus tunjuk apa kesan ke atas imbangan duga. Okey? Selepas dah buat semua pelarasan dalam imbangan duga, barulah awak buat penyata kewangan berdasarkan imbangan duga yang telah terselaras. Okey. So hari ni cikgu nak ajar pelarasan yang kedua, iaitu berkaitan dengan hutang lapuk, hutang lapuk terpulih dan peruntukan hutang ragu. Okey. Maksud hutang lapuk hutang lapuk itu ialah hutang yang kita tak boleh pungut daripada akaun belum terima. Kiranya macam benah. Awak boleh juga rujuk pada buku teks sebab-sebab berlakunya hutang lapuk. Okey. So yang kedua, istilah hutang lapuk terpulih ialah dulunya kita dah declare atau isytihar sebagai hutang lapuk, tapi tiba-tiba dia pulangkan duit tu, hutang dia. So jadi dia akan ada akaun hutang lapuk terpulih. So hutang lapuk yang tadi tu ialah belanja, hutang lapuk terpulih ialah hasil. Dan yang ketiga, istilah peruntukan hutang ragu. Apa maksud peruntukan hutang ragu? Hutang ragu itu ialah setiap tahun kita akan peruntukkan beberapa peratus untuk untuk hutang yang kita tak dapat pungut. So jadi awak akan tengok macam mana pelarasan hutang lapuk terpulih dan peruntukan hutang ragu. So macam mana nak kira peruntukan hutang ragu tu nanti cikgu akan tunjukkan. Okey. So cikgu tengok, cikgu buat soalan nombor 2 ini dalam buku buku latihan lainnya cikgu tunjukkan sebab tak banyak latihan yang macam ni. Okey? Okey, so tak apa, tengok yang dari sini, nanti buat salin atau buat dalam buku tulis awak dan cikgu akan bagi latihan lain. Okey. So soalan yang kedua, bila awak dapat selesaikan ini, awak sudah mencapai TP5. Imbangan duga perniagaan Johan menunjukkan baki-baki seperti yang berikut pada 31 Disember 2006. Okey, biasa dalam soalan dia mesti bagi awak dalam bentuk imbangan duga. Ingat tak apa itu imbangan duga? Satu senarai baki di bahagian debit dan kredit dan mesti imbang jumlahnya tu. Okey? So jadi, ini imbangan duga sebab tu dia ada debit, ada kredit. Ada akaun belum terima mesti sebelah debit sebab dia aset. Hutang lapuk ialah belanja sebab tu di bahagian debit. Okey? So biasa dalam soalan imbangan ini sebahagian kalau soalan yang sebenar yang sangat penting, tiap-tiap tempat SPM tu dia adalah dalam imbangan duga yang penuh yang awak pernah buat dulu sebelum ni kan. Okey, apa maklumat tambahan? Hutang 400 orang pelanggan Harun dihapuskan sebagai hutang lapuk. Ni dekat sini. Hutang 400 ni hutang lapuk. So macam mana kita nak buat pelarasan atas imbangan duga? So jadi dah ada akaun kat sini, So just tinggal tambah. So tambah 400. Okey? So jadi dekat mesti ada debit ni tambah tolak kan? So kalau ada hutang lapuk, tambah dekat akaun hutang lapuk, tolak dekat akaun belum terima. Nampak tak kat situ pelarasannya? Okey? So jadi so bila awak nak pindahkan ke penyata akaun atau akaun belum terima ni, dia akan pindah ke PKK. Ni pergi PKK sebagai aset semasa. Okey, so awak kena hantar baki dia lah. Tapi biasanya dia mesti ada pelarasan untuk peruntukan hutang ragu. Cuma soalan ni tak ada. Okey, so begini caranya kalau ada hutang lapuk. Tambah hutang lapuk, tolak dekat akaun belum terima. So jadi nanti awak pindah ke akaun belum terima, ialah baki bersih lah, akaun belum terima bersih kita panggil, iaitu 3,600. Okey, hutang lapuk pula kita akan pindahkan ke akaun untung rugi sebagai belanja. So jadi belanja ni sudah bertambah lah, iaitu 1,200.
Okey, cikgu harap jelas untuk soalan. Akaun cikgu tak nak ajar dulu. Nanti dah naik sekolah nanti baru cikgu sebab akaun ni agak complicated. So, kita cuma buat pelarasan atas imbangan juga selepas dah habis pelarasan, kita akan buat penyata kewangan selepas pelarasan. Okay, soalan yang ketiga. Kita tengok kat sini tu. Maklumat di bawah ini menunjukkan petikan imbangan duga. Kedai Kalisha. So, dalam imbangan duga ni ada akaun belum terima, ada hutang lapuk, ada peruntukan hutang ragu. Tadi dah cikgu bagi tahu kan? Oh, lupa kat atas ni. Yang kedua, sorry. Okay, perniagaan Johan menerima seka pencet 600 dari Hasanuddin, seorang pelanggan yang hutangnya telah dihapuskan sebagai hutang lapuk 2 tahun dahulu. So, kat sini maksudnya dia dah dulu dia dianggap sebagai hutang lapuk kan? Tapi tiba-tiba Hasanuddin ni bayar. So, macam ni kena buat pelarasan. So, jadi kita kena wujudkan akaun hutang lapuk terpulih. Tadi saya boleh kata apa itu hutang lapuk terpulih? Hutang yang dulu ni kita dah anggap sebagai hutang lapuk, tiba-tiba dibayar. So, kita kena wujudkan akaun tu. Hutang lapuk terpulih. Okey. So, jadi hutang lapuk terpulih ni ialah di bahagian mana? Di bahagian kredit 600. Sebab apa? Sebab ia adalah hasil. So, jadi pergi kat mana ni? Untung rugi sebagai hasil. Okey itu cara nak buat pelarasan atas imbangan duga. Okey. Kita sambung tadi soalan ketiga. Okey. So, tengok dia ada imbangan duga. Ni sebahagian ni nanti bentuk imbangan duga ni sebenarnya penuh lah sampai nanti ada jumlah makan yang jumlah debit dan kredit yang sama. Okey, maklumat tambahan. Aika telah meninggal dunia dan baki hutangnya sebanyak 400 dihapuskan sebagai hutang lapuk. Macam mana kita nak buat pelarasan? Kita tolak dekat 400 ni hutang lapuk ni. Kita tolak dekat akaun belum terima. Kan tadi dah buat. Dekat hutang lapuk pula kita tambah. Okey? So, jadi kita selesai dah dengan hutang lapuk. Nanti bila kita transfer ataupun kita pindahkan ke akaun untung rugi, akaun perdagangan dan PKK selepas dapat nilainya yang sebenar. Okey, selepas tolak tambah. Okey, so yang kedua, ini yang kita belum buat lagi. Peruntukan hutang ragu ialah 5% atas baki akaun belum terima. Okay, biasanya soalan dia akan suruh atas baki akaun belum terima bersih. Jarang juga dia suruh kita buat yang bukan bersih. Bukan, maksudnya apa maksud akaun belum terima bersih? Selepas kita tolak hutang lapuk. Okey? So, jadi cikgu tunjukkan macam mana nak kira peruntukan hutang ragu 5% ini. Okey? So, jadi cikgu buat kat bawah sini. So, PHR ialah peruntukan hutang ragu. Right? So, 5% darabkan dengan 13,200 ni tolak dengan 400. So, itu yang dikatakan maksudnya akaun belum terima bersih. So, 13,200 tolak 400 berapa? 12,800. Okey, darabkan dengan 0.05 iaitu 5%. So, awak akan dapat 640. Okey. Macam mana nak buat pelarasan atas peruntukan hutang ragu? Okey. So, kalau tengok dalam imbangan duga, ini yang tahun lepas punya 760. Okey. 760. Ni yang tahun lepas. Tahun ni kita baru kira 5% ni. Berapa tahun ni kira? 640. Okay, jadi maksud kat sini, peruntukan hutang ragu kita untuk tahun ni sudah berkurang. Dia ada konsep dia tak peruntukan hutang ragu. Kalau peruntukan hutang ragu tahun ni berkurang, beza dia akan jadi hasil. Okey? Beza dia akan jadi hasil. Kalau peruntukan hutang ragunya berkurang. Okey? Kalau peruntukan hutang ragunya bertambah berbanding dengan yang tahun lepas. Contoh tahun lepas 760, tahun ni 800 bertambah kan? So, bezanya tu dia akan jadi belanja.
Okey. Cikgu harap faham. Kalau tak faham boleh tanya. Okay, jadi sekarang bila kita tengok kat sini, situasi sekarang, tahun lepas 760, tahun ni 640 kan? So, maksudnya dia berkurang. So, beza dia ni akan jadi hasil dalam akaun untung rugi. So, berapa beza dia? Kena tolak lah. 760 ni, tolak 640. So, dapat berapa? 760 tolak 640. So, awak dapat 120. So, 120 ni akan jadi hasil. So, awak pergi kat sini. Peruntukan hutang ragu. Ini akaun-akaun yang bertambah tau. Maksudnya akaun-akaun yang awak tambah. Maksud cikgu tambah awak tulis. Ini kena ni mesti akaun-akaun yang baru lah. So, jadi peruntukan hutang ragu berkurang. So, dia akan jadi hasil. Okey. So, jadi dekat sini, awak tolak 120. Awak akan dapat 640. So, peruntukan hutang ragu untuk tahun ni akan jadi 640. So, beza dia ni, iaitu tolak 120 untuk dapatkan 640 ni, akan jadi hasil. Sebab ini pergi ke akaun untung rugi sebagai hasil. Ini akan pergi ke PKK, tolak dekat akaun belum terima. Ini dekat efek semasa. Dekat akaun belum terima. Cara macam nak buat penyata akaun tu, nanti cikgu tunjukkan. Sekarang ini, kita belajar macam mana nak buat pelarasan tersebut di atas timbangan duga. Okey, cikgu harap awak faham. Cikgu akan bagi beberapa latihan untuk awak mahirkan. Okey, terima kasih.